Okey, denggi. So kita kena tetapkan nama dia demam denggi. Okey. Dekat sini awak kena katakan dia demam denggi sahaja. Malaria boleh tak? Cuba tengok malaria dengan Zika kan? Malaria dengan Zika. Okey, boleh. Awak boleh katakan situ demam denggi ataupun boleh katakan malaria dan juga Zika. Okey. Denggi tu awak kena letakkan sekali dengan demam denggi. Okey. Sini awak boleh katakan demam denggi ataupun Zika ataupun malaria. Okey. Okey, so tuliskan jawapan anda di 6A. So kenapa awak jelaskan. Okey, so kenapa awak katakan demam denggi ataupun Zika ataupun malaria? Kerana kenapa awak katakan dia nyamuk? Kenapa tak kata tikus ke apa ke? Jawapan? Sebab ya, hanya nyamuk saja akan hidup di tempat air yang bertakung. Awak tahu tak, nyamuk ni dia bukannya air yang kotor dia hidup. Dia bertelur. Dia akan bertelur pada air yang bersih sahaja. Okey, kawasan longkang tu kalau ada air, dia mesti air yang bersih. Dia takkan pada air yang kotor lah. Okey. Ya. So jawapan dia awak kena nyatakan kat sini seperti nyatakan situ, air yang bertakung merupakan okey. Cikgu khususkan sini demam denggi. Kalau awak katakan situ Zika atau malaria, awak tukar kepada nyamuk Anopheles. Okey, nyamuk Anopheles. So sini cikgu kata nyamuk Aedes kerana demam denggi sahaja. Kalau awak katakan, contohlah kata sini Zika ataupun malaria, awak katakan sini nyamuk Anopheles. Bukan Anopheles ke? Anopheles, okey, Anopheles yang merupakan vektor kepada malaria ataupun Zika macam mana. Okey, malaria ataupun Zika. Nyamuk Aedes, demam denggi dan juga Zika. Okey. So sini awak katakan kalau Zika pun, contohlah awak tulis sini kan, pembiakan nyamuk Aedes yang merupakan vektor kepada demam denggi atau Zika. Maksudnya atau Zika. Pun boleh. Betul? Okey. Albopictus, apa tu? Rashika, salah ejaan eh? Anopheles. Okay. Lagi senang awak cakap saja macam ni. Dia air yang bertakung saja. Sebab tak kisah kat sini nyamuk tu jernih ataupun tidak. Cuma cikgu bagi tahu awak fact lah, pengetahuan fakta. Iaitu air dia mesti bersih. Baru nyamuk akan hidup lah. Okay, untuk anak dia jadi larva. Okay. So kita pergi soalan seterusnya.
Okay, so kemudian D pula namakan patogen yang dibawa oleh Aedes dan cara jangkitan dia. Okay, patogen tu maksud dia apa? Itu cikgu dah beritahu. Patogen adalah nama virus ataupun nama mikroorganisma tu lah, antara virus ke bakteria macam tu. Okay, so namakan patogen dia, apa nama dia? Nyamuk Aedes. Okay, perasan tak dekat sini kan? Dia kata sini nyamuk Aedes. Jadi jawapan kat sini yang paling tepat awak katakan nyamuk Aedes saja. Sebab Zika dan juga malaria kurang berlaku dekat kawasan petakon ni. Soalnya Aedes, nyamuk Aedes. Okay, so sini dia nak nyatakan awak nyamuk Aedes saja. So jawapan awak tak boleh letak Zika ataupun malaria lah. Okay, sini kata Aedes kan? So dia nak nyamuk Aedes lah. Okay, so patogen dia virus denggi, betul. Virus denggi. Okay. Kena letakkan nama virus, lepas tu jenis dia. So dia virus denggi. Cara jangkitan dia macam mana? Macam mana orang tu boleh dapat penyakit virus denggi ni? Daripada macam mana patogen tu boleh masuk dalam badan orang? Melalui vektor, okay. Huraikan lagi. Kalau kata melalui vektor tu, dia tak huraikan lagi. Dia kata cara jangkitan. Kita tahu daripada vektor. Apa tu vektor buat pada kita? Apa nyamuk tu buat pada kita? Dia gigit lah. Betul. Okay, so katakan situ cara jangkitan adalah gigitan nyamuk. Macam tu saja. Daripada gigitan nyamuk. Maksud nyamuk tu akan menggigit kita. Okay, lepas tu dia akan bila dia masukkan dia punya apa nama dia tu? Macam dia punya jarum tu, apa nama dia? Saya lupa dah. Okay, contohlah dia cucuk dah kan, dia nak gigit kita kan. So pada masa yang sama dia akan sedut kita punya darah. At the same time, virus tu yang berada dekat badan dia, dia akan masuk dalam darah tu. Ataupun dalam badan dia carry dalam badan dia virus tu. Jadi bila dia isap darah kita kan, secara tak langsung dia akan tolak virus tu masuk dalam badan kita. Okay, so secara macam tu orang tu dapat penyakit virus denggi ni lah. Ataupun demam denggi. Okay, so kita nyamuk. Cikgu pergi soalan seterusnya. Okay, ke PC pula. Okay, C. Apakah langkah yang boleh dilakukan untuk menghindari penyakit yang dinyatakan di 6A? Terangkan langkah tersebut dalam 3 peringkat. Okay, 6A, contohlah tadi kita nyatakan nyamuk demam denggi. Okay, demam denggi. Kalau awak kata Zika pun boleh. Ataupun awak katakan malaria tadi. Okay, sorry boleh awak cakap macam tu. So sekarang ni, contoh cikgu ambil demam denggi. Okay, cikgu ambil demam denggi. So peringkat pertama, apakah langkah yang perlu kita buat? Peringkat pertama, maksud dia peringkat pertama luaran. Ingat tak peringkat pertama iaitu kulit dan juga mucus. Kan? Okay, so peringkat pertama apa yang perlu kita lakukan? Kulit dan sebagainya. Mandi, okey betul. Maksud dia kita kena menjaga kebersihan diri dan juga lagi satu kawasan sekeliling rumah. Okey, supaya kalau kawasan rumah dan juga diri awak bersih, maka virus tersebut tak boleh masuk. Okey betul. So jawapan dia kat sini primer. Okey, mandi dan juga kawasan perumahan. Okey, mesti bersih daripada tapungan air. Betul. Okay, so sini awak kata menjaga kebersihan diri dan kawasan kalau sekitar rumah awak je yang bersih tapi kawasan perumahan tak bersih pun sama juga, awak pun akan terjangkit. Okay, so kena pastikan rumah ataupun kawasan perumahan lah. Okay, kemudian peringkat kedua, contohlah. Okay, peringkat sekunder ni pula maksud dia macam tadi dah jaga kebersihan diri, lepas tu kawasan perumahan awak pun. Tapi yang tu pun langkah tu tak berjaya. Jadi peringkat sekunder yang dekat lagi dengan kita. So apa yang kita buat untuk hindari daripada penyakit Aedes ni?
Apa yang kita perlu lakukan? Contoh orang tu tak jaga kebersihan, lepas tu tak jaga kawasan perumahan dia. Jadi dia dah kena penyakit tersebut. So apa yang kita perlu lakukan pada pesakit tersebut? Jumpa doktor. Okey, betul. Okey, jumpa doktor tu maksud dia siapa yang ada penyakit tu kita kena asingkan diri kita dengan dia. Boleh faham tak? Okey, so walaupun virus ni tidak berjangkit, cuma dia kan ada penyakit tersebut. Jadi untuk mengelakkan mungkin nyamuk tu ada juga di sekeliling dia. Jadi kita takut nyamuk tu kena dekat kita, so kita kena asingkan pesakit tersebut. Okey, so peringkat sekunder yang kita perlu lakukan lah. Okey. Peringkat sekunder iaitu kita mengasingkan dia bukan kuarantin lah sebab yang ni tak berjangkit. So kalau penyakit tak berjangkit kita bukan kuarantinkan dia, cuma kita asingkan dia. So yang ni penyakit untuk demam denggi, ini untuk malaria macam tu. So kita tak kena terdedah pada faktor tersebut lah, mengasingkan saja. Okay, ingat cikgu kata sini mengasingkan bukan kuarantin. Mengasingkan dekat sini maksud dia kita kena halang diri kita daripada dekat dengan orang yang dah kena penyakit tu supaya tak ada vektor pun yang dekat dengan kita. Okay, macam tu. So, mengasingkan pesakit saja. Kuarantin dengan mengasingkan lain tau. Kuarantin tu maksud dia kita dah kita tak boleh pun jumpa dia. Tu kuarantin. Okay, mengasingkan tu dia ada dekat dengan kita, cuma kita khaskan dia ni penyakit lain. So kita asingkan kat sini, yang ni kat sini. So kita tahu penyakit apa pada satu kawasan tu. Macam tu lah. So mengasingkan pesakit. Okay, kemudian tertia. Okay, contohlah sekarang ni orang yang tu dah terjangkit dan awak dah mengasingkan diri pada orang tu. Okay, dan juga kawasan tu. Jadi peringkat ketiga mungkin cara tu tak sesuai. So apa lagi cara yang paling akhir sekali kita lakukan supaya nyamuk-nyamuk tersebut ataupun vektor tersebut dah tak ada. Virus tersebut dah tak ada. So apa yang kita perlu lakukan? Ini selalu pihak kesihatan lakukan. Bila ada je, masang kelambu, okey, yang lain. Masang kelambu tu kita boleh nyatakan dekat tu. Okey, Rashmika dah bagi cikgu. Okey. So second stage yang ni awak boleh letakkan ni, memasang kelambu. Okey, boleh. So second stage tu second stage. Memasang kelambu second stage. Peringkat sekunder. Ya, Zamil betul. Sorry, Rashmika betul. Okey, fogging. Fogging. Okey, peringkat ketiga fogging. Okey. Memasang kelambu peringkat kedua sekunder. Ini fogging adalah peringkat tertia, iaitu ketiga lah. Okey, fogging. Fogging dalam bahasa Melayu kita kata melakukan semburan. Okey, melakukan semburan untuk membunuh vektor. Okey, untuk membunuh vektor. So ni adalah peringkat tertia. Boleh faham? Tadi kan kenapa cikgu kata memasang kelambu tu adalah peringkat sekunder? Sebab tadi kita dah asingkan orang tu dengan kita kan. Lepas tu salah satu lagi cara dia kita pasang kelambu supaya vektor tersebut tak terdekat pada kita. Okay, so memasang kelambu tu peringkat sekunder. Okay, boleh? Oh ya, kawasan awak Rashmika? Wow, so ada orang lah tu kena. Kalau macam tu Rashmika awak kena malam tak boleh buka. Waktu senja dan juga waktu terbit matahari. Jangan buka pintu waktu tu lah ataupun jendela awak tingkap supaya nyamuk tersebut tak masuk. Okay? Dan kalau kawasan awak dah ada macam tu, pastikan tempat awak tiada tapukan air. So that nyamuk tersebut tak akan membiak. Okay? Ada ubat, apa tu hari tu ubat dia? Ubat matikan lava dia tu, telur dia pun, itu pun patut juga diletakkan. Kementerian Kesihatan kalau dia datang rumah, dia akan bagi awak tahu sampel tu. Macam hari tu cikgu pun dapat sampel tu. Awak boleh, dia macam serbuk.
bila awak letak memang memang jentik-jentik tu ataupun telur dia dah akan matilah. Ya, kalau awak ada ikan gapi pun boleh. Ikan gapi pun boleh halang. Okey, so kita pergi soalan seterusnya. Ni aktiviti tak payah. Okey, kita pergi subtopik yang seterusnya iaitu pertahanan badan. Okey, pertahanan badan. Right, so nombor 1, lengkapkan pernyataan di bawah menggunakan perkataan yang sesuai bagi menerangkan mekanisme pertahanan badan. Okey, mekanisme pertahanan badan. Hari tu kita ada belajar mekanisme yang kita belajar, iaitu dia ada sistem barisan pertama, barisan pertahanan pertama, kedua dan juga ketiga. Okay, so kita tengok barisan pertama apa. Pada barisan pertama, apa yang dua jenis barisan pertama? Kulit, lagi satu? Okay, bukan muko. Muko tu nama nama ni. Bukan muko, mucus. Muko kan sejenis fungi. Okay, mucofungi. So dia betul lah tu, tapi mucus. Salah eja je. Okay, jadi yang ni betul kulit, lagi satu adalah okay, kita panggil sebagai ini pertama kulit. Lagi satu awak nyatakan sini membrane mucus. Okay, membrane. Membrane tu lapisan, membrane, mucus yang ada pada mata, telinga, hidung, okay. Semua itulah membrane mucus. Okay, so ni menghalang patogen daripada masuk badan kerana kawasan kulit juga membrane mucus terdedah kepada luar. Okay, sebabkan tu dia akan barisan pertama lah. Kemudian kita tengok barisan kedua pula. Sel darah putih menelan patogen dan memusnahkan mereka melalui apa nama proses tu yang dia makan patogen tersebut, sel darah. Ada hari tu kita cikgu nyatakan. Dia mula huruf F. Cikgu dah bagi tu. Ya, phagocytosis, betul Muzammil. Okay, so phagocytosis. Ada orang undang kaji, bagus. Okay, so phagocytosis, betul. Phagocytosis merupakan dia punya cara, nama dia. Macam awak lah, awak makan burger. Apa proses dia? Makan burger. Macam tu. Tapi yang ni bukan makan burger lah. Proses dia pemakanan macam tu. Tapi yang ni sel darah putih menelan patogen. Maksud dia makan benda tu. Nama proses tu kita namakan sebagai phagocytosis. Okay, phagocytosis. Okay, C. Barisan pertahanan ketiga memusnahkan antigen ataupun patogen tertentu melalui penghasilan apa ni? Ya, tak, pertahanan ketiga. Ini adalah dilakukan oleh kita punya sel darah putih. Okay, sel darah putih. So, dia memusnahkan antigen ataupun patogen tertentu melalui penghasilan. Siapa yang menghasilkan? Ya, betul. Antibody, pandai. Okay, antibody akan memusnahkan antigen ataupun patogen. Okay, antibody awak. Alright. Boleh faham yang lain? So ni adalah 3 pertahanan badan kita. Okay? Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, nombor 2 pula, ini adalah satu mekanisme pertahanan badan awak, iaitu antibody. Okay, dia bersambung dengan setiap patogen. Okay, so apakah maksud keimunan badan? So, keupayaan badan seorang untuk menghasilkan apa yang mencukupi bagi menentang penyakit. Dapat menghasilkan apa? Antibody. Okey, betul. Menghasilkan antibody lah, penghasilan antibody. Sama juga yang tadi, jawapan awak tadi ke Zamil. Okey. Jawapan yang betul juga, menghasilkan antibody. Okey. Menghasilkan antibody. Betul lah. Antibody yang mencukupi bagi menentang penyakit. Okey. So kemudian B pula, nyatakan perbezaan antibody dengan antigen. Apa perbezaan dia? So sekarang ni antibody. Ingat tak hari tu cikgu kata? Antibody apa? Kemudian antigen apa? Antibody protein, betul. Kalau dia protein, apa nama dia? Dia memang seperti protein, tapi kita kenali sebagai dalam badan kita. Tadi baru cikgu cakap.
Ya, sel darah putih, pandai. Okey. Boleh. So antibody itu adalah sel darah putih awak. Dia hasilkan sebab dia adalah sejenis protein. Tujuan dia untuk menghalang patogen masuk dalam badan. Okey, betul. Ataupun menghalang penyakit dalam badan. So ni sel darah putih. Awak kena menyatakan sel juga sebab dia adalah sejenis sel. Okey, sel darah putih. Sel darah putih yang dirangsang oleh siapa yang merangsangkan ataupun siapa yang keluarkan sel darah putih? Tiba-tiba dia keluar. Siapa yang merangsangkan dia? Tahu tak apa tu maksud merangsang? Merangsang tu macam ni. Sel darah putih tu, kenapa dia keluar? Kan mula-mula dia tak keluar banyak. Tapi tiba-tiba dia keluar. Siapa yang menyebabkan dia keluar? Macam tu. Tu maksud dia. Dirangsang tu. Luka. Okey. Luka, kalau luka maksud dia masuk siapa yang masuk? Patogen lah. Jadi antigen. Okey, betul. Okey. Antigen tu adalah dari patogen tersebut. Okey, kita nyamkan sini. Siapa yang merangsang dia adalah antigen. Bila antigen ada, maka sel darah putih akan keluar dengan banyak untuk menghalang body awak daripada sakit. Macam tu. Okey, dirangsang oleh antigen. Okey, kemudian antigen pula ialah apa? Adalah okey, boleh kata sini patogen pun boleh ataupun boleh katakan benda asing. Ya, benda luar. Okey, betul. Boleh katakan patogen ataupun benda asing nama dia. Macam alien lah, kita pun panggil alien benda asing kan. Okay, benda asing patogen ataupun benda asing. Okay, kenapa benda asing? Benda asing tu maksudnya benda yang bukan badan awak. Dia masuk macam tu. So kita panggil sebagai benda asing. Okay, yang memasuki badan kita dan merangsang penghasilan antibody. Okay, dia ada, jadi antibody akan keluar. Macam tu. Okay, so boleh faham itu dia punya relationship. Okay, tindak balas dia. So ini penting jugalah, kena ingat. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, nombor 3. Okay, yang ni. So hari tu ada cikgu ada bagi mistake kan. So cikgu tengok awak faham tak. Cikgu ada terangkan sedikit salah kan. Tapi cikgu harap korang faham lah. So ni dua graf di bawah menunjukkan kepekatan antibody dalam darah. Dalam darah kita ada antibody. Antibody tu apa? Sel darah putih. Okay. So antibody keluar banyak untuk menghalang benda asing ataupun patogen yang ada dalam badan awak. Supaya awak jadi sihat. Okay, kita tengok pada yang ni pula, yang pertama. Okay, nampak tak suntikan pertama dia naik sedikit saja. Maksud dia awak punya keimunan tu, antibody awak tu tak naik, lepas tu dia turun balik macam tu. Okay, kemudian suntikan kedua dia terus naik melonjak sampai ke aras keimunan awak. Maksud dia awak dah sembuh daripada penyakit tersebut. Jadi apakah keimunan A? Kita panggil sebagai aktif ke pasif? Macam tu. Keimunan aktif. Kenapa kita kata keimunan aktif? Betul. Keimunan aktif. Kenapa kita kata apa beza dia aktif dengan pasif? Hari tu cikgu bagi tahu. Aktif maksud dia kita dapatkan daripada aktif. Ya, betul. Macam ni. Kita dapatkan daripada antibody kita dapat daripada sumber luar. Contohnya vaksin. Okay, vaksin kan? Kita dapatkan vaksin. Tapi vaksin tu dia menambahkan lagi antibody dalam badan. Boleh faham? Mula badan kita lemah, tapi bila kita ambil vaksin, secara semula jadinya badan kita akan menghasilkan antibody yang kuat. So sebab tu aktif kita panggil. Okay, so keimunan aktif. Okay, pandai So maksud dia vaksin. Okay, contohnya vaksin. Ingat tak cikgu kata hari tu, vaksin tu adalah daripada virus ataupun bakteria yang sudah mati. Dia akan masuk dalam badan awak secara tak langsung dia akan jadi antigen yang menghidupkan balik antibody awak supaya antibody awak jadi kuat lagi 2 kali ganda ataupun lebih kali ganda.
So itu adalah keimunan aktif. Okay. Tapi kalau ni kita namakan sebagai keimunan pasif. Sebab apa? Sini suntikan pertama dia akan sembuh serta merta. Tapi nanti dia akan terus turun balik dalam beberapa hari. Lepas tu contohlah dia kena lagi sekali. Okay. Lepas tu dia akan ambil ubat, dia akan terus melonjak ke atas. Maksudnya dia terus sembuh pada masa tu juga. Dia ambil ubat tu dia akan sembuh pada masa tu juga. Macam tu. Terus dia akan turun. Contohnya ini adalah cikgu kata apa? Anti-serum ataupun ubat, contohlah awak kena gigit benda berbisa. Betul, gigitan ular. Okay, so ni anti-serum. So awak dapatkan anti-serum, time tu awak terus sembuh serta merta. Okay, tapi contohlah esoknya ataupun pagi tu juga awak dapat lagi, kena gigit lagi ular. Ambil balik anti-serum tersebut. So ni kita namakan sebagai keimunan. Ya, fungsi dia tak lama, betul. Fungsi dia tak lama, sekejap saja. Pada masa tu orang tu sakit, terus dia akan sembuh. Okay, so itu keimunan pasif. Dan ni maksud dia, kita dapatkan daripada sumber luar. Badan kita tiada anti-serum tersebut. Sebab tu kita ambilkan daripada benda luar lah. So that's why nama dia pasif. Kita dapatkan daripada sumber luar. Kalau gigit laba-laba yang berbisa pun sama. Kena ambil tu, anti-serum. Betul lah? Kita kena ambil anti-serum. Okay? Right, so cikgu pergi soalan seterusnya. Okay? Yang ni cikgu hari tu terbalik kan? So awak ingat kalau macam tu dah faham tu, okey lah. Kita pergi soalan seterusnya. Okay? Apakah bahan yang disuntik dalam keimunan A dan keimunan B? Yang ni. Apakah bahan dia? Jadi tadi cikgu kata yang ni adalah vaksin, betul? So vaksin, dalam vaksin kita ada. So ni keimunan A, nama dia vaksin. Okay. So vaksin yang mengandungi apa yang lemah atau mati tadi cikgu kata? Ya, patogen. Okay. Senang cerita awak letak patogen saja. Kalau awak kata bakteria pun boleh. Sebab kadang-kadang dia akan gunakan bakteria ataupun dia gunakan virus. So senang awak terus kata patogen. Okay, benda yang benda yang menyebabkan penyakit tu, iaitu virus dan juga bakteria, kita lemahkan dia atau kita matikan dia. Bila masuk je dalam badan awak, antibody terus akan kuat. Jadi dia akan naik serta merta. So dia akan jadi banyak untuk musnahkan patogen tersebut. Sebab itulah vaksin boleh sampai bila-bila dalam badan. Okay, dia akan dalam tempoh masa yang lama lah. Okay, kemudian B pula tadi nama dia apa? Cikgu kata? Apa nama tadi? Bila kena je, awak ambil ubat tu. Yes, anti-serum. Ya, betul. Anti-serum. Okay. Anti-serum ni, dia mengandungi apa? Kita dapatkan daripada sumber luar. Apa yang kita dapatkan tu? Darah. Dalam darah tu ada apa? Betul, darah. Darah tu maksudnya kita ambil kandungan dalam darah tu. Kita buatkan banyak. So, apa dalam darah tu yang kita banyakkan? Ya, betul. Antibody lah. Betul lah, antibody. Pandai. Okay. Antibody. So, anti-serum tersebut ada antibody. Antibody tersebut kita ambil daripada sumber luar, masuk dalam badan kita supaya antibody awak akan lagi banyak. Dan juga awak akan sihat serta merta. Tapi ni temporary lah. Maksudnya sekejap sahaja. Okay. Boleh. Okay. So, kalau awak faham ni, senanglah cikgu. Okay. Awak ada buat ulang kaji. Bagus. Okay. So, sekarang ni nyatakan persamaan. Satu persamaan dan juga perbezaan bagi kedua-dua ni, keimunan A dan juga keimunan B. So, apakah persamaan bagi kedua-dua ni? Kita tulis persamaan dahulu. Okay, apa persamaan dia? Dua-dua gunakan apa? Apa persamaan dia? Secara mata kasar pun awak boleh nampak apa dia punya persamaan. Iaitu kedua-duanya. Okey, patogen tu kenapa dengan patogen? Apa dia buat pada patogen tersebut? Betul Dato' Zamil? Ada kena-mengena dengan patogen.
Ya, dia musnahkan patogen tu dengan menggunakan, betul, okey, menggunakan apa? Macam mana dia nak musnahkan patogen tu? Antibody lah. Betul tak? Dua-dua menggunakan antibody. Satu antibody yang memang ada dalam badan awak serta merta diaktifkan antibody dalam badan. Kedua pula yang tadi keinginan B iaitu antiserum, kita dapatkan antibody daripada sumber luar. So dua-dua menggunakan antibody juga untuk memusnahkan patogen. So itu persamaan dia lah. Okey. Vaksin gunakan kita punya semula jadi, antiserum pula kita ambil daripada sumber luar. So dua-dua memusnahkan patogen dengan menggunakan antibody lah. Okay. Okay, so cikgu teruskan pula seterusnya. Dah salin? Cikgu laju ke? Kalau laju, betul cikgu, cikgu boleh ulang balik. Jangan risau. Kita ada banyak masa. Okay, so cikgu teruskan lah. Oh, ada 2 minit lagi. Okay. Cikgu log out, nanti awak masuk balik, log in balik sebab ada dah tinggal 2 minit lagi